Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita yang Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Asyarbasi. Okey, Asmaul Husna. Ada orang tanya Syekh ni, di antara nama-nama Allah yang indah terdapat nama-nama berikut yang tidak saya fahami maknanya. Oleh kerana itu saya mengharapkan penjelasan masing-masing nama tersebut, iaitu Al-Quddus, Al-Mu'min, Al-Muqit, Al-Qayyum, Al-Samad, Al-Bar dan Al-Rashid. Yarak tanya dah. Kita lagi dah tak? Al-Quddus, Al-Mu'min, Al-Muqit, Al-Qayyum, Al-Samad, Al-Bar dan Al-Rashid. Jadi Syekh jawab, Allah SWT telah berfirman dalam surah Taha ayat 8 yang bermaksud, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Walillahil asma'ul husna. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah SWT mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk syurga. Siapa yang jaga tu, bahalah ulama ni setara mana maksudnya dah. Okay, yang dimasukkan dengan menjaganya dalam hadis tersebut adalah mengenal seluruhnya, memahami maknanya dan merasakan bekas-bekasnya dalam diri. Bukan sekadar baca apa dah. Dia kata kena ada faham makna dah. Merasakan bekas-bekasnya dalam diri, iaitu berwujud rasa takut, ketaatan, harapan dan kekhawatiran, dan juga beramal berdasarkan tuntutan-tuntutan nama yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Tak pada apa saja kali tak? Iaitu seorang manusia mentaati Allah SWT atas apa-apa yang telah diperintahkan olehnya, dan juga menjauhi segala sesuatu yang dilarang olehnya. Dengan begitu orang tersebut berhak masuk syurga. Berikut ini adalah makna yang terkandung dalam nama-nama yang ditanyakan tersebut. Pertama, Al-Quddus. Tanya, Al-Quddus artinya Allah suci dan terbebas dari kekurangan. Bukan suci kotoran najis saja dah. Itu bukan dah. Hal lebihnya suci dari terbebas dari kekurangan dan juga dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah SWT. Allah SWT Maha Suci dan terbebas dari berbagai-bagai bentuk sifat yang dapat digapai oleh panca indera atau dapat dibayangkan oleh angan-angan dan dipikiran. Letah pun tak dah. Letah lah mikir gini-gini tak lah, pasal kita ni mikir ngajar ni bagi hak ada kita nampak. Makhluk Allah ni tak je nampak tak? Tak boleh bayar tak? Macam orang buat cerita alien tak? Punyalah fikir-fikir yang pelik-pelik. Wuduh ke main wuduh tak? Pasal tak boleh fikir benda lain. Fikir hak nampak atas muka bumi dah. Al-Quran Al-Karim berkata tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 9. Allah SWT juga firman dalam surah Al-An'am ayat 103 yang bermaksud dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala sesuatu yang kelihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha tahu. Hadis mengatakan, maksudnya segala sesuatu yang terlintas dalam benakmu, maka Allah berbeza dengan itu. Terlintahlah, kita mikir tak? Gini kau dah terfikir, terlintas dalam hati kita. Gini kau tu masa tu bukanlah. Al-Muqit artinya Allah SWT adalah pemelihara yang menyaksikan. Al-Muqit ni maksudnya Allah pelihara. Yang menyaksikan lagi dah. Oleh kerana itulah Al-Quran Al-Karim berkata dalam surah An-Nisa ayat 85 yang bermaksud, dan Allah maha pemelihara atas segala sesuatu. Al-Muqit juga berarti Allah pencipta waktu dan pemberi kurnia. Jadi dua maksud. Pertama, dah pelihara dah. Pemelihara, lepas tu menyaksikan pun tak. Yang kedua ni maksudnya pencipta waktu dan pemberi kurnia dah. Boleh juga lah makna yang kedua. Bahasa Arab ni luas. Al-Qayyum pula artinya Allah SWT adalah zat yang berdiri dengan zatnya dan tidak memerlukan yang lain. Al-Qayyum tu berdiri dengan sendiri tanpa memerlukan benda lain lah. Zat yang menciptakan segala sesuatu selainnya dan tidak ada sesuatu pun yang tidak memerlukan kepadanya. Kata qayyum adalah sirah mubalaghah. Bahasa Arab dipanggil sirah mubalaghah. Jadi bentuk melampau lah tak? Mubalaghah. Dari kata qiyam yang mempunyai erti berdiri. Qiyam berdiri saja tak? Allah SWT maha kaya dari segala sesuatu yang ada dan dari segala sesuatu yang tidak dapat berdiri kecuali dengannya tak? Allah SWT adalah zat yang menciptakan dan memberikan pengaruh kepada segala sesuatu. Jadi Allah ni berdiri sendiri, yang mempengaruhi semua sesuatu bergantung pada dia lah. Tapi Allah tidak bergantung pada sesuatu yang lain. As-Samad artinya Allah adalah zat yang dituju dalam segala keperluan dan keinginan. As-Samad tempat keperluan makhluk. As-Samad tempat bergantung segala makhluk, keperluan segala makhluk kepada Allah SWT itu masuk As-Samad. Dia adalah zat yang dimintai pertolongan dalam semua kesempitan dan kesulitan. Jadi semua sempit, semua sulit,
bergantung kepada Allah, itu panggil as-samad. Al-bar pula ialah az-zat yang memberikan kebaikan dan kenikmatan. Nah, jadi beri nikmat, beri kebaikan, itu adalah arba. Al-bar. Allah SWT adalah zat yang maha besar kebaikannya kepada para hamba-Nya dan zat yang maha banyak kurniaannya kepada mereka. Itu masuk al-bar, itu memberi kebaikan dan kenikmatan. Ar-Rashid ialah zat yang maha agung hikmahnya dan memiliki segala sifat kesempurnaan. Jadi hikmah Allah tu luah, tu panggil Ar-Rashid, bijaksana. Segala sifat kesempurnaan itu pada Allah Ar-Rashid. Allah SWT adalah zat yang memberikan petunjuk kepada para hamba-Nya kepada apa-apa yang menjadi petunjuk. Keselamatan, kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Itu Ar-Rashid. Maha agung hikmahnya memiliki segala sifat kesempurnaan lah. Itu lebih kurang lah. Yang ikut agak banyak, 99 agak panjang lah nak. Jadi Syekh ni contoh-contoh saja sebagai makna. Jadi kita ni kalau kita ngapa Asma Husna, janganlah berasa pada dengan ngapa saja dah. Maksud asal hafizah tu ngapa dah. Sini terjemah dengan jaga dah. Jaga. Pasal ada ulama kata fahamnya bukan hafal saja atau hafiz. Dia maksud jaga. Jaga ni lebih daripada hafal lah. Kalau faham makna dan sebagainya. Untuk lebih selamat, untuk kita boleh fadilat yang lebih lagi, kita cubalah faham erti Asma Husna. Tengok makna dia lah. Baca buku dia, tengok makna dia. Ada buku-buku ringkas ko. Kita tengok makna yang ada dalam maksud Asma Husna. Biasanya sekolah-sekolah menengah ke apa? Sekolah Arab, bukan sekolah Arab pun. Sekolah Farid Petra dulu pun, dia ada lepas maghrib kak, lepas Isya ke maghrib. Lepas Isya, dia Asma Husna baca sama. Malah nak suruh ingat ni. Tapi, Allah kena faham lah makna baca ke makna dia tu. Aku gaya baca ni, tak ada dia nak baca. Tapi kena baca lah. Biar pelajar-pelajar ni, biar tahu makna, bukan sekadar apa saja dah. Okay, keteraturan di dalam Islam. Ada orang tanya sini, ada orang yang mengatakan bahawa sesungguhnya agama mengajarkan kepada kita sikap saling percaya mempercayai, tidak banyak birokrasi. Dengan sedikit aturan atau tata tertib. Sampai sejauh mana kebenaran perkataan ini? Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Birokrasi masalah lah. Kadang-kadang nak pergi pejabat. Kadang-kadang payah. Ada urusan bukanlah semua pejabat lah. Kadang-kadang ada urusan yang kata, tak tahulah masyarakat. Kadang-kadang masyarakat tu, negara Arab ke apa pun, masyarakat dia tidak jujur. Dia menyebabkan birokrasi pun mungkin berlaku dah. Tapi setengah negara tu mudahlah kita berurusan lah. Sebabnya masyarakat tu saling percaya mempercayai, tidak banyak manalah bohong ni. Kishin jawab. Islam adalah agama keteraturan. Islam adalah agama yang telah membiasakan para pemeluknya sejak masa pertama kali mereka mengikut amanah ajaran ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dan kewajipan-kewajipan mereka secara baik dan sempurna, disiplin dalam waktunya dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka secara tertib dan teratur. Kita ni semaya berjemaah ke apa ni tak? Semua peraturan Islam tu sebenarnya nak suruh kita teratur. Ambil semaya dulu, bersih dulu baca doa dulu, baca bismillah dulu sebelum makan. Semua tu adalah sistem untuk melatih masyarakat Islam, orang Islam ni berdisiplin dan teratur. Itulah sepatutnya. Tapi yang berlaku lah ni masalah dah. Masalah berlaku dah. Kita tengok di Mesir tu mana dah. Kadang-kadang traffic light pun tak ada dah. Ada traffic light pun tak pedah dah. Pasal yang langgar juga dah. Kepek kereta sini. Jadi masalah orang Islam lah dah. Tu kata orang bukan Islam lebih Islam daripada orang Islam dah. Jepun sebenarnya tidak juga berdisiplin peringkat awal dia. Tahun 80-an dia ada masalah lagi. Dia adalah stabil lagi ekonomi dia dah. Masa kacau bila lagi yang lepas tu dia cepat bangkit dan dia bersih, dia bertukar disiplin dia. Sebenarnya tu tidak bersih juga dah. Dengan cerita lah ada orang Jepun dia cerita tahun 80-an, tahun 85 ke apa 80-an baru dia start bangkit semula. Baru lepas tu timbullah dasar pandai ke timur ke apa baru start bangkit dah. Jadi tidak pelik kalau masyarakat dia tidak dalam masyarakat dia bersih awal-awal ataupun disiplin awal-awal tidak dah. Dia dilatih juga ni kau dah. Kita pun sepatutnya boleh lah orang Islam dah. Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi, mengatur semua makhluk dan benda-benda langit yang ada pada keduanya, dan menjadikan segala sesuatu dengan ukuran tertentu, dengan sistematik. Allah SWT pun sistematik. Kerja buat kita pun biar sistematik lah. Cara belajar kita sistematik, disiplin, kena ada masa timing betul dah. Baru kita boleh berjaya dah. Tindakannya itu memberikan petunjuk pada kita untuk berlaku teratur, berdisiplin dah. Kerana tanpa adanya keteraturan ni, sistematik, maka langit dan bumi itu ini menjadi rosak dan hancur lebur. Allah buat sistem tu kita perhati. Allah buat bukan main sistematik tu.
Kena musim ni ikut timing molek 24 jam matahari siang matahari. Lepas pusing bumi pusing matahari tu 365 hari lebih dah. Dah. Jadi semua tu ada kiraan dia, ada keteraturan dia, ada sistematik dia menyebabkan suhu seimbang dah. Graviti seimbang sesuai dengan tubuh badan kita. Jadi kita juga kita ni untuk sesuai dengan kehidupan kita, biar selesa hidup kita, biar aman, biar tenang hidup kita, kita kena buat satu sistematik, kena bincang lebih lah. Bukan sekadar SOP sebut secara umum saja, kena detail lagi dah. Kena sistematik lagi. Tidak kat nyanyi korang lah tak. Begitulah. Kerana tanpa aturan, maka langit dan bumi itu menjadi rosak dan hancur. Begitu juga segala sesuatu yang ada pada keduanya. Rasulullah SAW memberikan contoh yang sempurna dalam pengaturan. Rasulullah SAW tidak mencampur adukkan suatu kewajipan dengan kewajipan yang lain. Beliau tidak memasukkan suatu perkara ke dalam perkara yang lain yang tidak sesuai dengannya. Beliau tidak mengakhirkan suatu pekerjaan dari waktu yang semestinya. Dan juga tidak menunda pekerjaan hari ini untuk hari esok hari. Tak tangguh-tangguh kerja. Kerja hari ini, selesai hari ini. Semua tindakan itu mengajarkan pada kita tentang tata cara Islam yang sangat menjaga keteraturan, disiplin, sistematik. Jadi kita buat kerja ni sistematik dengan nak ikut sunnah Rasulullah, nak ikut ajaran Islam. Boleh pahala. Sebenarnya kita pun dituntut untuk bekerja secara sistematik. Sekiranya kita merujuk pada Al-Quran Al-Karim dan merenungkan perkataan-perkataannya mengenai kewajipan-kewajipan Islam, maka akan nampaklah bahawa Al-Quran mengajarkan pada kita tentang keteraturan dan kedisiplinan waktu. Al-Quran berbicara mengenai solat yang merupakan suatu ibadah harian yang dilakukan secara berulang-ulang. Maksudnya, sungguhnya solat adalah kewajipan bagi orang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Kita ni, Alhamdulillah, orang Melayu ni masuk Islam dah. Kalau tidak lagi berat dah. Nak disiplin tak ada dah. Sekurang-kurangnya ada semaya, ada waktu tertentu menyebabkan kita ni lebih teratur hidup tak. Tenang sikit lah. Tidak serap perut. Kena tak tak? Bangun tak tahu berapa. Tak semayang berat dah. Tambah dengan malah orang Melayu pula jadi kau berat lah dah. Jadi artinya solat adalah suatu kewajipan yang sudah tentukan waktunya. Dan setiap solat mempunyai waktu permulaan dan waktu penghabisan. Seorang manusia tidak boleh mengerjakan solat bukan pada waktunya. Dan juga tidak boleh mengerjakan solat setelah habis waktunya. Jadi ikut timing molek. Begitu kerja buat kita. Waktu tertentu makan. Waktu tertentu kerja sekolah. Waktu tertentu kerja rumah. Yang ada teratur gitu barulah kita boleh hidup kita lebih berjaya lah. Allah SWT telah menjadikan puasa sebagai kewajipan yang sudah ditentukan waktunya, yang wajib dijaga dan dihormati. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 182 hingga 185 yang bermaksud, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa, iaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada orang yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Jadi nak tak mampu puasa tu bayar fidyah lah. Iaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dalam keadaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang ini berapa hari tentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran telah mengatakan bahawa puasa adalah ibadah yang dilakukan pada berapa hari yang ditentukan. Bukan pada berapa hari yang tidak diketahui atau masih sama. Bukan itu ada disiplin. Mesti fix. Mesti ada tetap jelas. Kemudian Al-Quran lebih pasti lagi mengatakan bahawa hari-hari puasa yang dimasukkan itu adalah bulan Ramadan yang sudah dikenal. Zakat ditunaikan pada waktu yang sudah ditentukan. Jika suatu kekayaan yang disimpan telah berlalu selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian juga tumbuh-tumbuhan dikeluarkan zakatnya pada waktu yang telah ditentukan, iaitu pada masa dituai. Masa duya, kau masuk kapal. Dia kata tidak, tapi kita tengoklah. Kalau kita buat niaga, kita ambil zakat. Itulah zakat perniagaan. Kerana berhati nanti 1/10 ada 1/20 kan. Allah SWT berfirman Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141 yang bermaksud dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Kata di hari memetik hasilnya adalah penentuan waktu menunaikan zakat. Semua ini adalah aturan dan keteraturan. Semua itu disiplin, sistematik kehidupan.
zakat berapa, semua tu sistematik. Kalau kita buat molek, insya-Allah kita jadi lebih maju daripada orang-orang lain dah. Kena sistematik lah cara pengurusannya. Ibadah haji juga ibadah yang dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Tidak diterima ibadah haji apabila dilakukan sebelum atau sudah waktunya. Jadi ada waktunya 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah tu. Waktu telah kita buat ibadah haji dengan sistematik lah. Oleh kerana itu Allah SWT firman dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang bermaksud waktu ibadah haji adalah berapa bulan yang diketahui. Allah SWT telah menentukan bahawa ibadah haji dilakukan pada bulan tertentu, iaitu bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Itu waktu boleh haji lah. Pada setiap kesempatan Al-Quran mengingatkan tentang keteraturan, kewajipan-kewajipan agama berserta segenap syarat-syaratnya, waktu dan keharusan-keharusannya. Mengingatkan kita akan aturan dan keteraturannya. Barisan-barisan dalam solat mengingatkan kita akan keteraturan. Kita semaya sah biar betul. Itu disiplin lah. Seorang imam solat yang berdiri di mihrab berkata kepada para makmumnya yang berdiri di belakangnya, luruskanlah dan rapikan saf-saf anda, kerana kelurusan dan kerapian saf termasuk kesempurnaan solat. Sekiranya Islam adalah agama keteraturan, agama disiplin, agama sistematik. Semua tu ada kalau kita hajati molek lah. Sebenarnya kita dalam semayang itu saja ada latihan dah. Cuma kita hajati atau tidak tu lah. Dengan ikut ketuanya, dengan sistematiknya, dengan sahnya, terus rapinya, dengan waktunya, ada timingnya dah. Semua tu ialah sebelum satu pengurus sebelum kita berperai sebenarnya. Kita berperai kena ada disiplin yang tegas. Yang kuat begitu juga semayang ini adalah latihan asas dia lah. Kalau nak kira tu lah dah. Okay, agama dan mimpi. Ada orang tanya Syekh, bagaimana pandangan agama mengenai hakikat mimpi yang dialami oleh orang yang sedang tidur? Ada yang mengatakan bahawa tak kala tidur, roh seorang berpisah dari jasadnya secara partial, secara juz'iyah, secara sebahagian. Dan roh tersebut berjalan ke sana kemari sehingga yang bersangkutan melihat apa yang dilihatnya dalam mimpinya. Apa kaitan penjelasan ini dengan firman Allah SWT yang mengatakan maksudnya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia menahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang telah dia tetapkan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukannya masuk semula tubuh. Bagaimanakah saya dapat mengetahui perbezaan antara mimpi yang benar dan mimpi yang dusta? Itu tanya Syekh dah. Syekh pun jawab. Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, mimpi itu ada 3 macam. Mimpi orang yang soleh, maka itu adalah khabar gembira dari Allah. Mimpi yang menyedihkan, maka itu dari syaitan. Dan mimpi yang merupakan perkataan diri. Perasaan diri itu, kita nak makan durian sangat, mimpi durian gitu. Ini bukanlah mimpi dari syaitan. Bukan Allah pun bukan dah. Maksudnya bukan ada maksud tertentu lah. Sekadar perasaan diri je. Mimpi adalah sesuatu yang dilihat oleh seorang dalam tidurnya. Hadis di atas memberitahukan bahawa terdapat mimpi yang datang kepada seorang lelaki yang soleh, di mana mimpi tersebut merupakan khabar gembira dari Allah baginya. Ia bukan hukum, sekadar khabar gembira. Hadis tersebut juga mengatakan bahawa terdapat pula mimpi yang mendatangkan kesedihan bagi orang yang mengalaminya. Sekadar tu saja dah. Mimpi jenis ini adalah mimpi dari syaitan. Kalau mimpi sedih, itu syaitan. Mimpi gembira baru dari Allah ataupun khabar gembira lah. Khabar berita gembira. Ada pendapat yang mengatakan bahawa jenis mimpi inilah disebutkan dengan hilm mimpi. Oleh kerana itu, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang mengatakan, maksudnya, mimpi jenis hilm adalah dari syaitan. Ini mimpi sedih, takut ke apa dah. Maka jika salah seorang dari kamu bermimpi hilm, maka mimpi takut ni nak, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dan kemudian meludah ke kiri, ke sebelah kirinya. Sesungguhnya yang demikian itu tidak akan membahayakannya. Jangan berasa mikir takut jadi kau gapo tak usah. Tuduh ke kiri gak. Tawakal pada Allah, insya-Allah tak jadi. Minta jauh daripada syaitan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tuduh ki. Selamatlah, selamat insya-Allah. Selain itu ada juga jenis mimpi yang merupakan perkataan dirinya sendiri. Sekadar dia perasaan dia nak makan dua jadi makan dua ya gitu dah. Iaitu seorang menaruh perhatian kepada suatu perkara pada siang harinya. Lalu dia melihat hal yang berkaitan dengan perkara tersebut dalam mimpinya. Nak sangat masuk pada dalam mimpi nak ni. Selain itu juga terdapat jenis mimpi yang kacau balau, tidak karuan. Adghasu ahlam. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran surah Yusuf. Kata adghasu ahlam ni adalah jamak dia kata dighasun. Adghas tu dirsun. Yang berarti sebuah ikatan yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan kayu bakar. Dijelaskan oleh kitab Tafsir Al-Manar. Mimpi jenis ini adalah campur baur antara kenangan dan khayalan yang masuk ke dalam benak seorang tak kala tidur.
Dan mimpi tersebut tidak berakhir dengan suatu kesimpulan apa-apa pun. Jadi tak ada faedah ke apa. Sekadar mimpi apa? Mimpi bermasuk lah. Mimpi dah tidur tak. Mimpi yang dialami seseorang terkadang jelas artinya. Sebagaimana fikiran-fikiran yang datang kepadanya. Tak kala sedang bangun. Namun terkadang juga mimpi tersebut kacau balau. Tidak dapat difahami artinya. Jenis mimpi yang terakhir inilah yang disebut dengan adghas. Tak tahu tak payah sekarang. Minta selamat daripada Tuhan. Biarlah. Tak secara. Cerita kau okay, boleh dah. Mimpi jenis terakhir ini seolah-olah tidak ubahnya seperti sebuah ikatan yang terdiri dari rumput dan kayu bakar yang tidak ada hubungan yang satu sama lain. Capu gau, kayu bakar, rumput, pokok, gapo, capu setepat. Tak pilih kayu hak molek saja, tidak. Mimpi yang benar kadang-kadang merupakan perumpamaan dari pengetahuan seseorang mengenai beberapa peristiwa sebelum terjadinya. Berdasarkan potensi fitrahnya, baik yang datang ke dalam mimpi itu, peristiwa itu sendiri. Dan ini suatu hal yang langka. Ataupun berupa perumpamaan yang menunjukkan peristiwa tersebut sehingga memerlukan penafsiran. Jadi dia ingat molek dah. Mimpi hak ngaru kosin tu ingat mana dah. Mimpi ingat molek dah. Dan molek lah tidak kata takut lah. Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan orang yang paling benar mimpinya di antara kamu adalah orang yang paling benar dalam berbicara. Kalau kita kecil betul sama tak berlawak. Tunai tepati janji ke apa. InsyaAllah mimpi kita pun molek mudah. Jika seorang bersenantiasa berkata benar, maka mimpinya banyak yang benar. Dirinya seolah-olah telah tercetak untuk berkata benar. Baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur pun benar dah. Tidur benar dah. Kecil. Masa dalam jaga pun kecil betul. Tak berlawak. Dalam mimpi pun tak berlawak. Oleh kerana itu dikatakan tidurnya para siddiqin, orang yang berkata benar adalah ilmu yaqin. Jadi ilmu yakin dah. Hal ini mempunyai kaitan dengan hadis Bukhari dan Muslim yang mengatakan mimpi seorang mukmin adalah satu bahagian dari 46 bahagian kenabian. Jadi mimpi seorang mukmin itu satu bahagian dari 46 bahagian kenabian. 1/4 lah. Nabi itu 46 bahagian. Nabi itu memanglah al-amin, sangat-sangat benar dah. Nabi itu sangat benar, jadi mimpi dia sangat bisul lah. Jadi betul berlaku dah. Tapi mimpi orang lain tu 1/4 lah. Bisa setara mana pun orang bukan Nabi ni. Sebahagian 4 dah. Begitu juga terdapat hadis yang mengatakan, jika salah seorang dari kamu bermimpi sesuatu yang disukainya, maka itulah dari Allah. Maka hendaklah dia memuji Allah dan menceritakannya. Kalau mimpi molek boleh cerita kat Allah. Namun jika dia bermimpi sesuatu yang tidak disukainya, maka itu dari syaitan. Dan hendaknya dia berlindung kepada Allah dari keburukannya. Serta tidak menceritakannya kepada seseorang pun. Kerana demikian itu akan membahayakannya. Tu dia dah. Membahayakannya dah. Jadi kita ingat kalau kita mimpi hantu kau, mimpi tak molek kau, accident kau gapo, kau mimpi yang nampak tak molek lah. Maka kita jangan cerita ke anak-beranak kita, bini kita, tok lelaki kita, anak kita, kakak kita, adik kita, abang kita, tak cerita dah. Sebab cerita tu, asalnya ia hanya macam deras ahlam syaitan, mainan syaitan. Tapi kalau kita cerita, ia mudah nak jadi. Bagi hak tak jadi pun mudah nak jadi. Jadi kita minta jauh. Jangan nak cerita lah. Walaupun takut setahun, jangan cerita mimpi tu lah. Dalam tafsir Imam Ar-Razi disebutkan bahawa mimpi itu adalah ada dua bahagian. Pertama, mimpi yang teratur dan berhubungan. Sehingga dengan mudah dapat berpindah dari perkara-perkara khayali kepada hakikat akliyah dan rohaniyah. Ini teratur berhubungnya. Kita ingat molek ada kaitan dia. Macam cerita zaman Nabi Yusuf lah tak? Cerita raja termimpi sehingga Nabi Yusuf takwil mimpi tu. Dia boleh cerita seperti sebutir dah. Berkait dah. Sedangkan bahagian yang kedua adalah mimpi yang tercampur bau dan kacau balau serta terdapat urutan yang diketahui dengan jelas. Mimpi inilah yang disebut dengan jenis mimpi adghas ahlam, mimpi kacau balau, mimpi kacau balau dah, mimpi yang kau kuasa dah. Jadi benda ni tak ingat molek pun tak jelas mana. Kalau tak jelas tu tak sedap rasa ingatlah dan ngaru itu dah. Ada firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 42 yang bermaksud yang Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia menahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Tak boleh nak balik semula ke tubuh. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Dia boleh balik semula masuk tubuh. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Kita pada mikir pasal tidur kita pun kita berasa perlu berkata dengan Tuhan. Artinya adalah bahawa Allah SWT menahan jiwa orang yang mati dan jiwa orang yang tidur. Kalau orang mikir tu, tak jadi etis dia orang. Dia kata, nak tenang tak percaya ke agama dah.
Kadang tak mikir. Dia mikir kata, dia ni nak kontrol tidur pun. Alhamdulillah dalam masa tidur ni Allah jaga sel serta saraf dia semua, organ tubuh dia berjalan dengan automatik, seolah automatik. Sebenarnya Allah jaga dia. Allah bagi tubuh dia proses cerna, pengoksidaan laku, tubuh dia boleh membesar, boleh lagi ambil zat. Kalau tidur tak boleh ambil zat, tak boleh nyawa, apakah kita? Tak tidur baru boleh nyawa. Beratlah kita dah, baru boleh berat. Jadi semua tu kerana Allah jaga. Pada nak tidur tu saja pun kita berasa kita ni masuk ada lain, masuk semua darah kita dalam tubuh tu menjadi satu tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah. Barulah kita rasa perlu kepada pertolongan Allah, perlu kepada kasih sayang Allah. Nah, baru kata kita rasa tenang dengan cara mengharapkan Allah. Jika bukan tenang kalau kita bergantung diri sendiri dah. Kita rasa bebas. Setengah orang tu etis, dia rasa bebas tak bergantung Tuhan dah. Betul, tidur dia pun Allah jaga dah. Tidur ni kita banyak proses berlaku dalam tubuh pada kita ni. Bukan rehat saja, banyak proses berlaku untuk jaga tubuh kita. Tak tidur tu jadi sewi. Dia bukan sistem tubuh. Banyak kan sampai sistem saraf pun. Dia tuning balik masa kita tidur. Itu mengikut kajian sains ni. Mengenai hakikat bagaimana dia menahan jiwa-jiwa tersebut, hanya Allah sahaja yang tahu. Benda hak pelik ni dah sedap mikir pelik lah. Susah mikir lebih lah. Oleh pergi jiwa manusia, roh kita ni masa kita tidur. Lepas tu atas balik. Biar balik masuk tubuh kita tu. Tu tak boleh nak fikir lebih. Namun wafatnya orang yang meninggal dunia berbeza dengan wafatnya orang tidur. Tak serupa lah nak. Wafatnya orang meninggal dunia terus berlangsung hinggalah akhir umur dunia ini. Pakat tak kembali pada tubuh ya dah. Oleh kerana itu Allah SWT menahan rohnya di sisinya hingga datang hari pembangkitan. Namun Allah SWT mengiring kembali roh orang yang tidur. Masuk mula tubuh. Yang kata lain Allah mengembalikannya kepada pemiliknya sehingga dapat bangun lagi. Dan hidup kembali sampai batas waktu yang telah ditentukannya. Penjelasan ini tidak bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahawa roh seorang yang sudah tidur berjalan ke sana kemari. Roh dia merasa gimari-gimari dah. Rasa tak dalam, tidak betul-betul berada dalam tubuh tu dah. Dalam kitab Tafsir Imam Ar-Razi terdapat penjelasan sebagai berikut yang maksudnya. Roh manusia adalah kata lain dari esensi cahaya spiritual. Yang sekiranya terkait dengan tubuh, maka cahayanya akan menyinari semua anggota tubuh. Kait dengan seluruh tubuh. Tak boleh kata roh ni jatuh, kau ada otak, kau ada mulut, kau ada hidung, ada. Itu seluruh tubuh. Dan inilah disebut dengan hidup. Hidup tu sendiri itu maksudnya ada roh. Gitu dah. Kami katakan, tak kala manusia mati maka putuslah keterkaitan esensi cahaya spiritual tersebut dengan tubuh lahir dan tubuh batin. Tak ada kait. Ada hati, dada pun tak ada. Ia tubuh lah dan tubuh jasad ni. Itulah dinamakan dengan mati. Adapun ketika tidur, esensi kewujudan cahaya spiritual tersebut hanya terputus dari tubuh lahir saja. Namun cahayanya tidak terputus dari tubuh batin lagi dah. Tidak putus kata-kata daripada tubuh batin. Terbukti bahawa mati dan tidur adalah dari jenis yang sama. Hanya saja mati adalah keterputusan secara menyeluruh. Sedangkan tidur adalah keterputusan secara sebahagian. Jika hipotesis yang demikian terbukti, ni teori ni. Ar-Razi ni ulama kalam ikutlah. Hak ni mikir kuat ni. Mikir mendalam dah. Dia mikir kita hak ulama fikir ni kita meraihkan gitulah, jangan fikir kena wajib percaya dah sekata-kata kecuali dia terbit dalam Al-Quran ada sunnah. Sekadar teori-teori ni, teori akal ni kita dengarlah daripada mikir koksi dengan kata ulama gitulah dah. Tapi jangan pergi kemah-keming jadi keyakinan etika pula. Maka Zat yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana telah mengatur keterkaitan antara kewujudan roh ini dengan badan dalam 3 bentuk. Pertama, ketika cahaya roh terkait dengan semua anggota tubuh, baik yang lahir maupun yang batin. Keadaan ini adalah keadaan ketika orang sedang bangun. Masa bangun tu habis kait dah. Kedua, cahaya roh tersebut terangkat dari tubuh lahir pada beberapa sisi, tapi tidak dari tubuh batinnya masa ada kaitan macam berorak, sambung lagi lah. Inilah dinamakan dengan tidur. Adapun yang tiga adalah cahaya roh tersebut terangkat dari semua bahagian tubuh, baik dari tubuh lahir maupun dari tubuh batin. Inilah dinamakan mati. Terbukti bahawa mati dan tidur mempunyai persamaan, itu roh manusia sama-sama diambil. Namun masing-masing mempunyai sifat-sifat tertentu yang membedakannya. Pengelolaan yang mengagumkan ini tidak mungkin muncul kecuali dari Zat yang Maha Kuasa. Jadi kita kena bersyukur. Tidur tu saja satu nikmat yang besar untuk organ zahir kita dan juga batin kita ni, perasaan jiwa kita ni, dan juga rehat minda kita, macam-macam lah. Nikmat kurnia Allah dengan tidur ni. Jadi kita kena bersyukur, kena berfikir, kena merasai nikmat tidur tu. Fikirlah kurnia Allah yang hebat tu. Zat yang Maha Kuasa dah muncul tidak tidur ni satu perkara yang mengagumkan.
Tidak mungkin muncul kecuali dari Zat yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dan inilah maksud dari firman Allah yang mengatakan maksudnya sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Ra'd ayat 3. Ni pemikir, kalau kita mikir molek, nikmatnya besar, bersyukur pada Allah. Terasa kita ni terima kasih banyak, ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ke Allah. Beri aku hidup semula, beri aku tenang, rehat. Rehat 5 minit pun jadi segar tu badan. Alhamdulillah. Nikmatnya besar tidur ni. Jadi kena berfikir, kena menghayati, kena bersyukur pada Tuhan yang menciptakan kita, yang jaga kita. Kalau kita nak jaga diri kita sendiri pun tak ada. Nah, kita ni nak, kita jaga anak tak boleh masuk anak kecil ni, tak boleh jatuh dah. Kita nak usung-usung jatuh, betul tak? Baik kita tawakal kepada Tuhan, jaga sikit-sikit dan tawakal kepada Allah banyak-banyak dah, gitu dah. Tu hak kita nampak. Sebenarnya tubuh kita semua bukan anak kita lah dah. Tubuh kita gapo semua Allah jaga dah. Kadar metabolisme, cara serat zat kita banyak ke sikit dah, semua tu Allah kontrol. Nah, tu atau menteri wanita hantuk belah. Sebab apa jadi tubuh besar? Kerana zat cara serapan zat dia dah. Zat dia jadi usus dia panjang tu dia potong sikit supaya tidak banyak serat zat. Jadi begitulah. Banyaklah kalau kita tengok kadar-kadar semua tu Allah kontrol automatiknya. Jadi bersyukur daripada Allah. Berkaitan dengan mimpi, terdapat para pakar dan kitab-kitab yang khusus mengkaji dan berbicara mengenai itu. Permasalahan mimpi cukup luas dan bercabang-cabang, sehingga bagi orang yang hendak mengetahuinya lebih dalam, hendaknya dia merujuk kepada rujukan-rujukan tersebut. Kita ni molek mengaji sains bab mimpi. Adalah ni kajian-kajian universiti bab mimpi dah. Tapi tidaklah, tak boleh jadi etikot lah sekadar-kadar. Ni hipotesis dia. Macam tak adil lah Imam Ar-Razi kata hipotesis dah. Hipotesis ni macam kata teori-teori lah. Teori-teori umum yang perlu dibuktikan dengan kajian lebih mendalam lah. Dan setiap mangsa zaman itu yang akan ada pula kajian baru, lebih detail. Dia tak akan habis nak kajian. Walaupun saintifik tu kita kata sunnatullah dah lah. Tapi begitulah yang perlu pada kajian, tidak boleh jadi satu akidah yang kita mengatasi agama Islam dah. Pesimis dan mimpi buruk. Ada seorang lelaki yang tertimpa rasa pesimis dalam hidupnya. Hal itu mendatangkan kesulitan dan kelelahan yang besar baginya. Apa yang dilihat dalam mimpinya kebanyakannya pemandangan-pandangan yang mengganggu dan menyakitkannya. Mimpi buruk sama dah. Bagaimana pandangan agama mengenai hal ini? Bagaimana caranya seorang dapat terbebas dari keadaan yang sedemikian? Maksudnya, jadi tidak ada istilah pesimis bagi seorang manusia yang berpendidikan dan sedar. Jadi kita tak boleh putus asa, lemah semangat, jiwa, tambah-tambah PKP ni nak. Dia mengetahui bahawa setiap perkara berjalan pada jalannya ikut takdir Allah. Kita kena usaha sedaya upaya, hak lain terserah pada Allah. Tawakal pada Allah. Dia juga mengetahui bahawa jalan kebaikan dan menghasilkan buah kebaikan pula, dan jalan keburukan akan berakhir dengan kepahitan dan bencana. Serta setiap orang akan memperolehi apa yang diusahakan oleh tangannya sahaja. Jadi kita tak usah usaha. Kita buat sekadar mana kita mampu. Terserah kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu berazam buat sesuatu, bertawakallah pada Allah. Selesai. Beres. Gitulah nak. Allah Quran berkata maksudnya tidaklah bagi manusia kecuali apa yang diusahakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dia ni sekadar mana yang usaha setakat tu dah boleh ni. Surah An-Najm ayat 39. Selain itu, orang yang berpendidikan dan senar tentu mengetahui bahawa kebaikan dan keburukan, manfaat dan celaka semuanya berada di tangan Allah SWT. Bukan berada pada tangan burung, gagak, batu atau makhluk lain. Itu bergantung dengan tangkar, bergantung dengan kayu kokar lah, setengah tu, ataupun simbol capa, dikatakan simbol capa Nabi dan macam-macam. Tidak bergantung dengan benda gitu. Makhluk-makhluk yang ada semuanya lemah dan tidak berkuasa di hadapan Zat penciptanya. Seorang manusia berpendidikan wajib menjauhkan diri dari bayangan-bayangan dan fikiran-fikiran seperti ini, yang hanya layak dilakukan oleh orang yang bodoh saja, kerana kebodohan, buruk sangka, sikap berlebihan dalam harapannya, ataupun rasa takut yang melampau atau yang semacam itu. Mereka menampakkan diri dengan sesuatu yang sama sekali tidak layak bagi seorang manusia yang berilmu dan beramal, yang telah diberitahukan oleh Tuhannya bahawa Allah SWT tidak akan menghilangkan keajaran orang yang berbuat kebajikan. Bahawa siapa sahaja yang berbuat amal soleh, maka perbuatan itu akan kembali bagi dirinya. Bahawa siapa sahaja yang berbuat keburukan, maka dia akan menerima akibatnya. Dan sesungguhnya Tuhanmu tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi Allah ni sedang molek. Bahkan sesuai berlaku. Bahkan orang kafir pun Allah bagi. Dia usaha ngaji sungguh ataupun dia buat kajian sungguh ataupun dia bisnes sungguh-sungguh nak sampai jaya. Allah menghargai lagi kesungguhan dia dah. Walaupun dia tak cakap akhirat pun. Jadi kita ni, kalau kita cara dua dunia akhirat, insya-Allah Allah akan lebih hargainya.
Ketahuilah sesungguhnya Islam mengetahui bahawa kebiasaan ramalan tentang hal yang buruk telah menyebar di kalangan bangsa Arab. Pada sebuah tingkatan masyarakat Arab zaman dahulu, duk cara tapuk tangan dah, tilik nasi macam-macam dah. Nah, benda ni sebenarnya ada buku tapak tangan dah dalam bahasa Arab, ada tapak tangan masuk ke masuk kamu. Dia sebenarnya untuk kajian tu boleh, tapi tak percaya tu masalahnya muktamad tu apa dah. Walaupun dia kajian kalau tangan gini biasanya orang gini tau. 1000 orang cek 999 orang gini lah sifat dia. Benda tu sebenarnya tak pada mana sekali tengok dah. Kalau nak kajian untuk dibukukan untuk kajian tu boleh. Tapi masalah diyakini tu masalahnya tau. Setara mana pun 999% orang kata serupa dengan dia kata tu, tidak boleh jadi itikad lagi dah. Kalau benda-benda gaib ni, kita tak boleh jadi keyakinan walaupun berdasarkan kajian. Tapak tangan gini, ni sifat orang ni, sifat orang ni kan. Tulisan gini, sifat yang gini, sifat yang gini, sifat gini kan. Jadi, semua tu mengikut lah ni, pengajian psikologi tu ya ada. Tapi tak boleh jadi itikad walaupun psikologi pun dah. Saintifik buat masa sekarang ni. Kena faham dah. Tilik nasi. Contohnya dulu pakai bahasa kita pun ada setengah duk cerita hari lahir Ahad ni perangai gini. Hari Isnin perangai gini. Hari Selasa perangai gini. Benda ni ada kajian putih ada dah. Begitu juga tarikh lahir. Tarikh lahir gini maksudnya gini. Ataupun tarikh lahir gini tak maksudnya bulan. Setengah tahun bulan lahirnya gini maksudnya. Bulan gini lahirnya maksudnya gini. Semua tu orang putih kaji. Tapi benda tidak muktamad. Jangan percaya bodoh kau putih gitu dah. Dia pun sekat jarangnya dah. Daripada 1000-10,000 orang kaji. Biasanya orang ni lahir pada bulan Mac gini perangai dia. Style putih tak ada batas saya ikut dia kaji dah. Jadi kita ni jangan pergi ke mahkamah ni. Tak ada pada dulu orang siapa tarikh dah. Tak saya kapal. Dia guna tarikh untuk motivasi dah. Ya ramah sikit lepas tu awak ni begini-gini dah. Memang orang putih guna cara gitu dah. Tapi kita tak boleh jadi itikad, tak boleh percaya. Itulah bahaya dah. Okey, pada beberapa keadaan Islam bersikap berhati-hati tentang adanya ramalan dan perkiraan-perkiraan buruk semacam ini. Islam ni walaupun kajian 99% lebih daripada kajian COVID, cocok COVID dia kata ada kocok apa? Vaksin COVID dah. Setahu mana kajian pun tak boleh muktamad. Pasal benda akan datang. Benda ramalan-ramalan ni kita lah mana kena faham sekadar kajian dah. Islam telah mengajar kepada kita bahawa jika sangkaan dan tanda-tanda hal yang buruk kita temukan dalam diri kita, maka kita mestilah segera berpaling dari sebab-sebabnya. Kalau kita sekali orang motivasi kerana tak? Dia kata kita lahir bulan 5. Nah, 2 bulan 5, 1999 kau apa dah. Dia kata, dia ni nasib malai lah apa. Kita bukan dengar dah. Pertama kita sudah dengar awal lah. Tapi terdengar ada pokok karut ni duk cerita kita, untuk melemahkan semangat kita. Kita tidak optimis. Dia kata gini kita nak lawan. Jadi insyaAllah jadi ni. Kita pun terang-terang. Saya pun pernah juga. Orang kata. Meraya Cina. Hujan dah. Dia kata. Tak usah ngecak pagar. Aku hujan dah. Kita kata. Ya Allah. Aku tak percaya benda ni. Ya Allah. Jangan pergi hujan. Meraya Cina. Kita pecak pagar. Tak hujan sungguh dah. Berapa hari seminggu tak hujan. Tak hujan dah. Meraya Cina dah. Jadi kita kena yakin dah. Jangan diikut area. Ikut area dia. Jadi sungguh dah. Jadi gitu kena faham. Begitu juga orang ramah-ramah benda yang tidak molek untuk kita ni. Tak boleh dah. Tak boleh percaya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diajarkan sebuah doa yang harus kita baca secara berulang-ulang kali manakala dugaan mengenai tanda-tanda hal yang buruk bergerak dalam diri kita. Sekali mimpi tak molek, sekali lemah semangat, sekali macam-macam mimpi karut tu. Jadi mimpi dah macam-macam karut tu, kita kena baca doa ni. Telah ditanyakan kepada Rasulullah SAW mengenai sangkaan tanda-tanda hal yang buruk. Contohnya kita tengok siap bewok lalu lepas jalan ke ular ke apa kok atau pecah pinggir ke apa dak buat tu bunyi kok semua perkara-perkara hak orang kata siap tu masyarakat kita kata siap ke apa tu kita kena lawan dah. Lawan tu ngebaca gini lah Nabi ajar. Rasulullah SAW bersabda mafhumnya. Jika engkau melihat tanda-tanda buruk yang engkau tidak sukai maka ucapkanlah Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula la quwwata illa billah. Ya Allah, tidak ada satu pun yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Dan tidak ada satu pun yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Jadi kita baca ni dah. Ataupun paling kurang la haula la quwwata illa billah nah. Kita baca benda-benda garuk ataupun ada doa lain Allahumma la tara illa tarika wa la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada sia oleh tair illa tarika kecuali kesiannya daripadamu.
Wala khaira illa khairaka, dan tidak ada kebaikan kecuali dari kebaikanmu. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Allah yang Maha berkuasa memberi kebaikan dan keburukan. Kita minta bergantungan daripada Allah. Begitu juga ni nah. Ni riwayat kuat setama ni, wallahu a'lam lah. Cara bacanya, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula la quwwata illa billah. Ya Allah, tidak ada satu pun dapat mendatangkan kebaikan, la ya'ti bil hasanat. Tidak ada satu pun yang dapat mendatangkan kebaikan illa anta, kecuali engkau. Wa la yadfa'u sayyi'at, dan tidak ada satu pun yang dapat menolak keburukan illa anta, kecuali engkau. Wa la haula la quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali pada engkau. Ni salah satu bentuk doa kita takut pesimis, takut lemah semangat, takut apa, tak ada semangat dah apabila ada menapuk macam benda-benda siar dah, benda-benda tak molek dah. Ka'ab berkata, Ya Allah, tidak ada tanda hal yang buruk kecuali tanda hal yang buruk darimu, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu juga. Tidak ada Tuhan selain engkau, tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu. Jadi kita semua bergantung dengan Tuhan. Demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya doa ini adalah modal untuk tawakal, perbendaharaan seorang hamba di syurga, dan tidaklah seorang hamba membacakannya tatkala dia melihat tanda-tanda keburukan, kecuali hal ini sama sekali tidak akan mendatangkan bahaya apapun baginya. Jadi gantung dengan Tuhan. Jadi kita tawakal, kita baca ni dengan tawakal pada Allah SWT. Yang terpenting, tak kala seorang melihat tanda-tanda keburukan, maka dia mestilah merasa bahawa hanya Allah sahajalah yang dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Dan sedapat mungkin dia mestilah menjauhkan fikirannya dari bayangan-bayangan yang buruk, sehingga dia tidak menjadikan dirinya sebagai mangsa sangkaan-sangkaan batil dan bayangan-bayangan kesengsaraan, mimpi tak molek kau apa. Tak usah fikir, tawakal, baca doa ni, suruh pada Tuhan. Allah jaga aku, bukan mimpi jaga aku, bukan ramalan jaga aku, Allah jaga aku dah. Adapun yang berkaitan dengan mimpi yang dilihat seorang manakala tidur, Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, mimpi yang baik berasal dari Allah, dan mimpi yang buruk berasal dari syaitan. Barang siapa yang bermimpi tidak disukainya, maka hendaklah dia meludah ke arah sebelah kirinya dan berlindung kepada Allah SWT. Ludah kiri dah. Isyarat ludah dah. Jangan ludah sungguh dah. Ada tepi kita, bini kita. Jadi kita ludah tu isyarat tu. Lepas tu, a'udzubillah minasyaitanir rajim, minta berlindung pada Allah daripada syaitan rajam. Kerana sungguhnya demikian itu tidak akan membahayakannya. Dan janganlah dia memberitahukan mimpinya itu kepada siapa pun juga. Jangan cerita lah, jangan cerita. Siapa pun yang cerita, mimpi tak molek. Namun jika seorang bermimpi yang baik, maka hendaklah dia optimis. Mimpi comel, lagi lebih semangat lah dah. Dan janganlah memberitahukan mimpinya itu kecuali kepada orang yang dicintainya. Kalau mimpi molek pun, jangan cerita ke orang tak perlu tak. Kita cerita pada orang baik yang kita cintai lah. Bini kita, lelaki kita tu boleh lah. Kalau mimpi yang baik, mimpi tak baik tak boleh cerita juga. Mimpi yang buruk tak boleh cerita juga. Jangan nak cerita mimpi yang buruk dah. Rasulullah SAW juga memerintahkan bahawa barang siapa yang bermimpi sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaklah dia mengubah posisi tidurnya semula. Tidur sini, tukar tempat lain ke, tukar batal ke, alih batal ke. Begitulah, biar rasa lain. Rasulullah SAW juga memerintahkannya untuk mengerjakan solat. Hak molek lagi nya, betilah mimpi buruk ni semaya dia. 5 perkara berikut hendaknya dilakukan manakala seorang mengalami mimpi buruk. 5 perkara ni kena buat kalau mimpi buruk. Iaitu meludah ke arah sebelah kiri, memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala upaya syaitan, tidak memberitahukan mimpi itu kepada orang lain. 3, jangan royak ke siapa-siapa dah. Mengubah posisi tidur, tu kepak lah. Dan mengerjakan salat. Yang kelima, mengerjakan salat untuk mengusir fikiran-fikiran buruk dari dalam dirinya dan bergantung kepada tali Allah yang kukuh, dan tidak menghiraukan bayangan-bayangan yang muncul ikut dalam mari teletah lah kau si mari making ngarut kau si dah. Jadi matilah, mari bahayalah, gapo takutlah, gapo semua benda-benda takut tu marilah tu lawan ikut dah dengan cara 5 perkara saat ni dah. 5 perkara saat ni Syekh tu ajar. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.